Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi ataupun mungkin kejap lagi tengah hari lah sikit kan. Okey, so hari ni kita akan masuk chapter 9, Basic Polygons. I bet polygons awak dah belajar masa darjah 6 sebab saya tengok dekat awak punya ni lah, saya dah tengok dekat online. Tajuk-tajuk yang darjah 6, polygon sepatutnya basic dah awak dah belajar. Triangles, quadrilateral. Lepas tu, cuma yang ni kita extend sikit untuk interior, sudut dalam, exterior, sudut luar. Interior, sudut dalam, exterior, sudut luar. Okay. Lepas tu, quadrilateral adalah ada 4 sisi. Yang awak belajar sebelum ni, square, kan? Kita belajar square. Lepas tu, rectangle. Lepas tu adalah lagi rhombus, trapezium, parallelogram. Okey, nanti kita tengok macam mana ya. Okey. Tengok kat sini vertex, bucu, kite, layang. Kite pun adalah salah satu quadrilateral, ada 4 sisi. Kite bentuk dia macam ni. Yang ni dengan yang ni sama sisi dia, yang ni dengan yang ni sama sisi dia. And then rhombus adalah daripada segi 4 sama, daripada square, tapi kita sengetkan dia. Sisi dia sama-sama. Lepas tu parallelogram pula, dia adalah daripada segi 4 tepat. Dia adalah daripada rectangle dan dia sengit. Itu je beza. Triangle, segitiga, side, sisi. Lepas tu obtuse adalah sudut cakah. Lepas tu interior angle, sudut dalam, exterior, luar, right angle, tegak, acute, sudut tirus. Okey, acute. Okey, dia adalah daripada 0 sampai 90. Ataupun kita buat macam ni. Sudut kita akan buat simbol theta. 90. Daripada 0 sampai 90 degree adalah sudut acute. Sudut obtuse adalah daripada 90 sampai 180. Kita buat gitu. Maksudnya dia duduk antara ni lah, 0 sampai 90, acute, cute. Awak ingat dia kecil, cute je. Lepas tu kalau obtuse 90 sampai 180. Trapezium lah. Okay. Next kita tengok sebagai polygons. Okay, polygons ni macam mana rupa dia. Tengok ni, dia bagi contoh honeycomb. Honeycomb ni tempat ni yang madu-madu lebah ni. Dia bentuk apa ni? Bentuk hexagon. Jadi kita akan tengok relation dia between number of side, number sisi, bucu, vertices tu bucu dan diagonal. Diagonal ni perpenjuru, bucu ke bucu. Okey, mari kita tengok. Dia adalah buat eksperimen sini. And then dia pun cakap kat sini, we found that polygon, number of vertices, number bucu adalah sama dengan number of sides. Okey, contoh segitiga. Dia ada berapa sisi? 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Ada berapa bucu? 1, 2, 3. That's why dia kata number of bucu adalah sama dengan number of sisi. Okey, side dia sisi. And then number of diagonal, perpenjuru adalah daripada bucu ke bucu. Contoh bucu ni ke bucu ni. 1. Bucu ni ke bucu ni 2. Macam itulah. Tapi dia cakap lah kat sini macam mana nak cari. Can be determined according to the following steps. Yang pertama, identify the number of sides of the polygon. Okey, sekarang contohnya tadi segitiga. Side dia ada berapa? Ada 3 kan? Ada 3 sisi. And then kita akan tolak dengan 3. So 3 tolak 3, kosong. So kosong ni kita jadikan dia sebagai M. Let the result be M. The value of M is multiplied by 2. Jadi M tadi kosong tu kita darab dengan 2. Dapatlah kosong. Kan? Dan ini akan kita buat jadi dia sebagai 2M. Betul lah, 2 darab dengan M jadi 2M. And then 2M tu kita akan tambah daripada less than M to 1. Kalau contohlah M tadi adalah kosong. So kosong je lah. Maksudnya untuk segitiga, bucu penjuru dia tak ada. Diagonal dia is 0. Kalau contoh 4 square,
Quadrilateral kan ada sisi dia 4. Okey, kalau contoh kita 4. Okey, 4 tolak dengan 3, kita dapat 1. 1 ni let it be sebagai M. Lepas tu 1 kena darab dengan 2. Dapatlah 2M tak? Jadi 2 sini. Lepas tu 2M tadi tu 2. Kita akan tambah dengan less than M to 1. Maksudnya M tadi 1. So daripada M sampai 1. So 1 je lah. 2 tambah 1. So jadi 3. Maksudnya perpenjuru dia 3. Gitu. Boleh? Kita tengok kat sini. Find the number. Example 1. Sekejap. Tadi kan 2. 2 tambah dengan dia kata less than M. Less than M. M adalah 1. Kurang daripada 1. Tak boleh lah. 2 je lah. 2 je. Tak ada tambah 1. Okay, kita tengok contoh. Untuk lebih faham sikit. Okay, example 1. Find the number of vertices and the number of diagonals of a polygon with 10 sides. Kita ada 10 sisi. Jadi bila 10 sisi, bucu dia pun confirm lah 10. Sebab tadi dekat atas ni, number of vertices is equal to number of sides. Bucu kena sama dengan sisi. Okey, diagonal pula, perpenjuru. Macam mana nak kira perpenjuru dia? Okey, kita buat tadi step dia 10. Sebab side dia ada 10. Tolak dengan 3, minus 3, kita dapat 7. Okey, 7 ni adalah M lah. Okey, lepas tu, 7 ni kita akan darab dengan 2. So, 7 darab 2, 14. Okey, itu sebagai 2M. And then, 14 tu kita akan tambah dengan integers, nombor yang nilainya adalah kurang daripada M. M tadi adalah 7. Jadi, yang kurang daripada 7 adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebab dia kata sampai 1. Gitu. Boleh? Faham? Dapatlah 35. Ataupun nak lagi mudah, kalau tak mau ingat step ni, tolak 3, lepas tu kena darab dengan 2. Gunalah formula ini. Ini adalah formula untuk cari number of diagonal. Contoh tadi 10 kan? 10. And dia, N adalah untuk number of side. Ni dia kata N adalah sides. So 10. 10 tolak 3, bahagi dengan 2. So 10 tolak 3, 7. 10 darab 7, 70. 70 bahagi 2, 35. Kalau contoh tadi quadrilateral 4. So 4 minus 3 over 2. 4 minus 3 is 1. 4 darab 1, 4. Bahagi dengan 2, dapat 2. Betul lah tadi kita dapat 2. Ni, dapat 2. Jadi nak mudah, ingat je formula ni. Cara dia proofkan adalah awak boleh tengok dekat YouTube. Bila awak free, bolehlah tengok dekat YouTube ni. Dia tunjuklah macam mana dapat N minus 3 over 2 tu. Okey. Contoh, kita tengok kat sini. Number of vertices untuk 6 side. For sure, kalau 6 sisi, bucu dia pun ada 6. Lepas tu, number of diagonal, boleh guna formula. So, 6 tolak 3, bahagi dengan 2. 6 tolak 3, 3. 6 darab 3, 18. 18 bahagi 2, 9. So, diagonal dia 9. Macam itulah. Boleh? Okay. How do you draw, label and name a polygon? Okay. Polygon-polygons ni, dia ada nama. According to the number of its sides. Okay. Kalau sisi dia ada 3, nama dia triangle. Kalau sisi dia 4, quadrilateral. Okay. Quadrilateral ni, triangle tadi kita ada 3 jenis. Kita ada scalene triangle, kita ada isosceles triangle, sama kaki, kita ada sama sisi, equilateral, dan lagi satu kita ada segitiga yang 90 degree, segitiga tegak. Scalene ni semua sisi dia tak sama. 2, 3, 4 cm, tak sama semua. Kalau sama kaki, kaki dia sama. Kalau sama sisi, semua sisi dia sama. And then, kalau 90 degree ni, depends lah. Kita boleh guna Pythagoras theorem. Nanti awak belajar nanti last chapter. Okay, and then quadrilateral adalah sisi dia 4. Dia boleh jadi kite. Dia boleh jadi square, rectangle. Lepas tu, dia boleh jadi rhombus,
parallelogram. Lepas tu trapezium. Kite macam ni. Lelayang. Lepas tu yang mana yang ada sisi 4, bucu 4, semua kita akan panggil dia sebagai quadrilateral. Lepas tu kalau sisi dia 5, ada 5 side. So 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan panggil dia pentagon. Kalau 6, hexagon. Kena hafal lah ni. 6 hexagon. 6 kan? Hexagon. Kalau 7, heptagon. 8, octagon. 9, nonagon. 10, dekagon. Okay. 10 sisi. Kita belajar sampai 10. Okey. Macam mana kita nak lukis pula? Dia ada bagi titik-titik-titik. So, kita draw je lah. Guna pembaris. Lepas tu, bila dia kata label. Bila label, awak kena ikut susunan. Kalau contoh awak letak sini A. Letaklah B kat sini tu. Ataupun awak nak letak B sini pun boleh. B, C, D, E, F. Awak jangan pergi kucar. Maksudnya sini A, awak pun nak letak A, sini B lah. Sini C, D. Yang ni tak boleh. Salah. Okey. Lepas tu tengok dia ada berapa sisi. Ada 6. So, bila 6 sisi, apa nama dia poligon ni? Hexagon. So, kena tulislah hexagon. Gitu. Boleh? So, memang number of side dengan nama ni memang awak kena hafal. Nanti soalan akan tanya, apakah nama poligon itu? What is the name for the polygon yang ada 10 sides? So, awak kena tulis decagon. Ejaan kena betul. Ejaan salah, salahlah awak. Dia soalan senang sebab awak kena hafal. Okey, hafal so dapatlah terus jawapan kalau awak hafal kan. Tapi misal kata awak soalan tu senang, maka dia susah lah. Iaitu dia kena tengok ejaan pula. Kalau ejaan awak salah, salah. Okey. Tengok Mastery Q kejap. Nombor 1. Biasa soalan gini, soalan section B ni. Dia tanya true or false. A polygon with 11 sides have 11 vertices. Betul lah kan? Sebab sisi dengan bucu sama. Okay, this is adalah true. Okay, kalau dia kata 12 sides ada 54 diagonals. Buat masuk dalam formula. N minus 3 over 2 lah. Kita pun buat 12 tolak 3 bahagi dengan 2. 12 tolak 3, 9. 12 darab 9, lepas tu bahagi 2. Dapat tak 54? 12 tolak 3 darab 12 bahagi 2. 54. Betul juga. True. Okey. Buat masuk formula. Formula ni pun kena ingat. Saya ingat lagi dia keluar dalam awak belajar ni masa form 1. Kadang-kadang form 2 dia akan tanya balik diagonal ni macam mana nak kira. Saya ingat tu sebab saya yang buat soalan. Untuk final SEM 2 masa tu. Kepala kerai kena buat soalan. Ataupun kena hantar soalan. So soalan saya diterima, dia orang ambil. Okey. 9.2. Kita tengok properties, ciri-ciri untuk segitiga, triangles. Lepas tu sudut dalam, sudut luar, triangle. Okey. Apakah ciri-ciri dia? Kita pun tengok. Okey, dekat sini. Ciri-ciri yang pertama, segitiga yang pertama yang kita jumpa adalah equilateral. Segitiga sama sisi. Isosceles triangle, segitiga sama kaki. Scalene triangle, segitiga apa? Yang tak sama langsung kaki dia. Tengok tu dulu. Okay. So, segitiga sama sisi. Kalau tengok sini, kalau kita boleh fikir logik lah kan. Sisi dia semua sama. Okay. Ni, all the sides are same length. Panjang dia sama. Lepas tu, interior, sudut dalam. Okey, masa sebenarnya dekat chapter 8, awak belajar kalau segitiga, sudut kat dalam ni, ni kita panggil sudut. Angle. Allahuakbar. Angle, sudut dalam kan, interior angle.
Sudut dalam untuk segitiga adalah 180 degree. Maksudnya, kalau contoh dekat sini A, sini B, sini C. A tambah B tambah C adalah 180 degree. Okey. Jadi, kalau dia segitiga sama sisi, sudut kat dalam ni pun akan jadi sama. Jadi, kita akan bahagi dengan 3. Dapatlah 60. Jadi, sudut dalam untuk equilateral triangle adalah 60. Setiap ni 60, 60, 60, 60. Bila kita tambah 3-3 tu, dapatlah 180. Okey, lepas tu yang dia lukis ni adalah axis of symmetry ni. Axis of symmetry tu adalah awak lipat. Contoh awak ada square, awak lipat dia. Kau ni dapat 1. Kau ni pula dapat lagi 1. Lepas tu sini pula dapat lagi 1, sini dapat lagi 1. Jadi awak boleh lipat tu kepada 4. Bucu ke bucu awak tu berjumpa. Bila jumpa bucu ke bucu tu, itu dipanggil sebagai simetri. Garisan line simetri kena buat dash ni. Dot. Jangan pergi garis. Dot. Tak boleh gitu. Okey. Sebab tu dia kata number of axis symmetry dia adalah 3. Sebab dia sisi dia semua sama. Bila awak lipat sini, awak dapat 1. Lipat kat sini, awak jumpa bucu ke bucu kan. Lipat sini, dapatlah 3. Okey, isosceles triangle sama kaki. Kaki dia je yang sama. Bila kaki dia sama, sudut sini akan sama dengan sudut kat sini. Itu ciri-ciri dia. Okey, kalau kat sini 70, kat sini pun akan jadi 70. Jadi awak boleh carilah dekat atas ni. Sebab dia kan 180 semua kan. Tolak 70, dapatlah kat sini. Dapat 40. So sudut kat tengah ni hanyalah 40 degree. Macam mana saya dapat 180? Tadi saya dah bagi tahu dah. Segitiga, sudut dalam segitiga adalah 180. Okey, apakah ciri-ciri dia? Two of the sides have the same length. Dua je side dia yang sisi dia sama panjang. Dekat mana sisi yang sama panjang? Sini dengan sini. Lepas tu, base dia, the two base angles are of the same size. Okey, sudut tapak. Betul lah ni, sudut kat sini dengan sudut kat sini sama size, sama. Okey. Lepas tu, axis of symmetry dia belah tengah je lah. Tak boleh dah nak belah sini. Kalau belah sini tak sama. Sebab dia segitiga sama kaki. Okey, scalene. Scalene semua sisi dia tak sama panjang. Jadi, number of axis symmetry tak ada. Ciri-ciri dia, all the sides different length. Semua sisi dia panjang dia semua lain-lain. And then sudut dalam dia pun akan jadi lain. Interior angles are different size. Sudut semua ni adalah lain. So tu sini 40. Sini 30. Sini tak boleh jadi 30 sini. Sini 80 lah. 80, 40, 120. So sini akan jadi 60. Sebab total 180. Dia sudut dia semua lain-lain. Panjang pun akan jadi lain-lain. Itu scalene triangle. Okey. Lepas tu, kalau contoh acute angle triangle. Acute adalah segitiga yang tadi saya bagi tahu dia. Sudut dalam dia adalah antara 0 sampai 90 degree. Sudut dalam dia tak sampai pun 90. Macam yang ni, 40, 80, 60. Okey, obtuse adalah di antara 90 sampai 180. Dia boleh jadi 120. Ni, dia boleh jadi 179. Boleh, asalkan kurang daripada 180. Ciri-ciri dia apa? Satu, obtuse angle. Yang tadi, setiapnya adalah acute. Lepas tu kalau right angle triangle pula, dia ada simbol ni.
Ini adalah maksud dia 90 degree. Kadang-kadang dia tak lukis simbol ni, dia bagi tahu dia adalah right angle triangle. So awak kena tahu bila right angle triangle, panjang dekat sini ni sudut dia 90 degree. Sudut dalam dia adalah 90 degree. Kena tahu. Okey. Boleh Sub practice 9.2a. State the type of triangles for each of the following. Dia tanya type of angles. Kalau A awak tak tahu, biar dulu. Tengok B. Kalau B semua sisi dia sama, equilateral. Kat sini awak nampak ada ni 90 degree. So dia adalah right angle triangle. Okey, tengok A dengan D tadi. Kalau A, kalau awak perasan sudut sini ni besar kan. Jadi dia boleh jadi obtuse angle triangle. Kalau D pula, sama ada awak nak buat acute pun boleh. Sebab semua sisi dia, semua sudut ni kecil-kecil kan. Kalau tak apa nak buat scaling triangle pun boleh. Yang ni pun sebenarnya boleh juga nak buat scaling. Scaling triangle sebab sisi dia semua tak sama. Lepas tu lagi satu obtuse angle. Boleh. Ni nak buat scaling pun boleh. Ataupun acute angle. Boleh. Okay, how do you determine the interior angles and exterior angle? Macam mana kita nak tahu dia punya sudut dalam dengan sudut luar? Okay, dekat sini dia bagi tahu. It is found, dia buat ni lah, dia buat aktiviti ni. It is found that the triangle untuk segitiga, sudut dalam dia, sum sudut dalam adalah 180. Macam yang saya beritahu tadi. A tambah B tambah C adalah 180 degree. Okey. Lepas tu, nombor 2. Nombor 1 settle. Nombor 2, the sum hasil tambah sudut dalam interior angle dan its adjacent. Adjacent tu maksudnya sudut bersebelahan dia. Maksud dia adalah dekat sini. Okey. C tambah dengan D pun jadi 180. Sebab lagi satu, dia adalah straight line. Straight line tu adalah garis lurus. Bila atas satu garis lurus, sudut dia adalah 180. Satu lagi, awak boleh tengok adalah daripada protractor awak tu. Protractor tu yang macam ni tu. Macam ni kan. Dia tulislah sini 10, 20, 30, 40. Semua sampai 180. Jadi kalau awak tengok dekat protractor awak tu, sebenarnya geometrical set. Kena ada untuk nak belajar chapter 8, kena ada geometrical set ni. Kena wajib ada. Yang tu nanti kita belajar nanti buka sekolah. Kalau misal kata awak tak mari-mari sekolah, by hook or crook kena juga belajar online. Kena ada. Kena get prepared dah lah compasses dengan ni geometrical set ni. Ini namanya protector, jangka sudut. Jangka sudut ni dia atas satu garis lurus adalah 180. That's why lah sudut untuk C tambah dengan D ialah 180. Okey, lepas tu an exterior angle, sudut luar adalah sum of two opposite interior angle. Sudut luar dia boleh jadi ialah macam mana nak cari sudut luar? Sum hasil tambah dua sudut yang bertentangan, exterior angle. Satu lagi awak boleh cari macam ni. Contoh kat sini E, kat sini F. Okey, D tambah E tambah F. Awak dapatlah sudut luar dia. Exterior angle. Exterior angle pun adalah berapa exterior angle? Nanti kita tengok Total sudut luar exterior angle kalau untuk segitiga 180 lah kan. Tak, 360. Karakteristik untuk exterior angle adalah 360. Tapi yang ni awak tak belajar dalam ni. Tak apalah. D tambah E tambah F tu, okey, saya nak bagi tahu dia adalah exterior angle. 360 ni tak apa, biar dululah. Nanti takut dalam ni. Saya pun lupa dah untuk tajuk ni ada tak yang 360 ni. Okay, example 3. Find the value of X in each of the following diagrams. Okay, sekarang kita tahu sudut dalam untuk segitiga ialah 180.
Jadi macam mana nak dapat X? 37 tambah 92 tambah X. Jawapan dia ialah 180. So nak cari X, tolaklah 180. Tolak 92. Tolak 37. Dapat 51. Okey. Yang ni pun sama. Ini baru dia bagi tahu pasal yang nombor 3. An exterior angle adalah sudut dua opposite triangle. Dua opposite interior angle. Okey, sekarang kita punya exterior adalah X ni. Sudut dalam yang bertentangan daripada ni 79 dengan 28. So tambah 2 tu. Kalau tak pun awak nak kira cara panjang sikit boleh. Cari dekat sini dulu. Iaitu 180 segi 3 ni kan 180. Tolak 79, tolak 28. So, awak dapat berapa? Dapat 73. Jadi, kat sini 73. So, kalau X kita adalah satu garis lurus, sudut dia 180. 180 tolak dengan 73. Dapat 107. Sama je. Tapi kalau awak tak ingat nombor 3 tu pun tak apa, guna cara ni. Cari dulu sudut dalam. Lepas tu tolaklah dengan sudut. 180 tolak 73. Dapatlah X dia 107. Tak apa. Mari kita tengok. Question number 1. Find the value of P in each of the following triangle. Dia suruh cari P ni. Okay, kita tahu segitiga. Sudut dalam dia 180. Tolaklah dengan 100. Tolak 45. So 180 tolak 100. Tolak 45. P kita ialah 35. Okey, 35 sudut degree. Lepas tu B ada tanda ni. Ini maksud dia 90 degree. So nak cari P, 180 tolak 90 tolak 43. Dapat 47 degree. Yang ni pula segitiga sama kaki. Bila kaki dia sama, kalau kat sini P, dekat sini pun akan jadi P. So, ada 2 P. Sudut dalam segitiga 180. Tolaklah dengan 126. Kita dapat 54. 54 tu adalah untuk 2 P. Kalau satu je P, 54 bahagi dengan 2. So, kita dapat 27. Yang ni pun sama. 96 P dengan P. Ada 2 P kan. So 180 tolak 96 bahagi dengan 2. So dapat 42 degree. Okey. Boleh Nombor 2A. Nombor 2A. Nampak sini segitiga sama kaki. Jadi sudut kat sini sama dengan sudut sini. Okay. Kita cari dulu sudut dalam dia. 180 tolak 66 dapat 114. 114 adalah untuk kedua-duanya. So bahagi dengan 2 dulu. Dapat 57. So each angle ni adalah 57. Nak cari X 180 kan, sebab ni kan garis lurus. 180 tolak 57. Dapatlah X kita 123 degree. Okey. Alright. Si B, sudut ni 90. And then sudut luar, exterior dia 144. Carilah kat tepi ni. Iaitu 180 tolak 144. Dapat 36. Boleh cari X. 180 tolak 90 tolak 36. Dapat 54. Okey. C kita boleh guna cara yang ni. Ni. 44 tambah dengan 38. Dapat 82. Lepas tu, okey, untuk D, kita ada exterior 152. So, 180 tolak 152, kita dapat 28. Lepas tu, kalau perasan ada 2 X kat sini kan. Okey, 180 tolak dengan 28, jadi 152. Bahagilah dengan 2. Dapat 76.
Semua ni adalah 76. 1x tu 76. Okey, boleh? Faham? How do you solve problem? Macam mana nak selesaikan masalah? Tengok example 4. In the diagram, PQRS adalah straight line. PQRS adalah satu garis lurus. Calculate the values of X dengan Y. Okey, kita nampak dekat sini, kalau awak tengok ni, kalau perasanlah, dia segitiga sama kaki. Okey, satu. Lepas tu, apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini? Bolehlah cari dekat sini, kaki dia. Sebab ni, kita nampak ni. Sini 84, sini 46. Jadi, boleh cari kat sini. Okey, 180, tolak 46, tolak 84. Dapat 50. So, sini 50. Dekat sini pun 50. Then, bolehlah cari Y. Bolehlah cari X. Sebab X kat sini kan 180. 180. Tolak 50. Dapat X. So, X kita ialah 130. Okey, boleh. Sekarang kita cari Y pula. Okey, gambar rajah dia macam ni. Saya lukis balik. Sini 130. Sini 50. Sini Y. Okey, sekarang kalau perasan, ini adalah segitiga. Dekat sini adalah Y tambah dengan 46. Dekat sini 50. Dekat sini pun 50. Sebab dia buat macam ni. Okey, jadi kita boleh tahu dekat dalam ni total dia 180. Boleh cari Y 180. Tolak 50. Tolak 50. Tolak lagi 46. Dapatlah Y kita is 34. Kalau problem solving macam ni, kena tunjuklah ni jalan kerja. Saya tadi terus tekan calculator kan. Kena tunjuk. Boleh? Mari kita tengok self practice 9.2c. In the diagram, PSR is a straight line. Calculate the values of X dengan Y. Okey. Tengok sini. Tengok dulu yang ni. PQS. Sudut ni dengan sudut ni sama. Sudut pula. Apa panggil? Panjang. Sisi dia. Jadi, bila dia segitiga sama kaki, sudut dalam ni X, mestilah sama dengan sini. Okey, so ada dua lah X sekarang. 180 tolak 68, 112. 112 adalah untuk 2X. So, bahagi dengan 2. Dapat 56. So, X kita ialah 56 degree. Okey. Lepas tu, kita boleh tengok yang ni pula. Ni. Dekat sini, 56. Sini. Jadi, dekat tepi ni, dia kan satu garis lurus. 180 tolak 56. Dapat 124. Okey. And then, sekejap, saya padam. Okey. Baru nampak sikit. Segitiga seterusnya boleh cari Y. Iaitu 180 tolak 124 tolak dengan 24. Dapat 32. So, Y dia adalah 32 degree. Boleh? Okay, question number 2. In the diagram, PQR is a straight line. Calculate the values of X and Y. Kita nak cari X dengan Y. Okey. Nampak kat sini. Saya nampak sini ada dua ni. Maksudnya dia segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, semua sudut dalam sama panjang sama saiz. Jadi 180 bahagilah dengan 3 sebab ada 3 sisi. So X kita ialah 60. So sini 60, 60, 60. Okey, next kita tengok Y. Y duduk atas satu garis lurus dekat tepi ni kan. Lepas tu yang kita tak tahu dekat dalam ni. Jadi kita boleh cari.
Ini kan 118. Yang ni segitiga sama kaki. So boleh cari sini. Kaki dia sama. 180 tolak 118 dapat 62. Bahagilah dengan 2. So dapat 31. Semua ni 31. Okey, atas satu garis lurus. Sini adalah Y. Sini 31, sini 60. So bolehlah cari Y. Sebab satu garis lurus, total dia 180. Tolak 31, tolak 60. Dapat 89. So Y kita ialah 89 degree. Mudah kan? Mudah je. Cuma sekarang awak kena tahu sudut dalam 180. Lepas tu tengoklah dia punya gambar rajah. Kalau segitiga sama kaki, sudut kat dalam ni sama. Kalau segitiga sama sisi, sudut dalam ni semua sama. Jadi jadi 60 lah. 180 bahagi 3, 60. Semua sama. Okey. Master EQ. Sekejap ya. Kita tengok. Okay, Master EQ 9.2. For each of the following triangles, state the number of axes of symmetry. Kita nak yang symmetry sampai. Okay. Inilah. Yang ni je kita tengok. Nanti saya nak tunjuk lagi. Tak apa. Nombor 1, nombor 2 awak buatlah. 1, 2, 3. Nombor 4 dengan 5 saya nak tunjuk. Sebab 4 dengan 5 macam susah sikit kan. Nombor banyak tu. Okay. In the diagram, A, B, C, D is a straight line. Calculate the values of X and Y. Okay. Nampak ni. Okay. So, sini 36. Jadi, boleh cari X. 180 tolak 36 tolak 36. So, dapat X kita ialah 108. Okey. Lepas tu, dekat sini, 36. Jadi, dekat tepi ni, tolak 36, dapat 144. Okey. Dekat sini, dia ada satu ciri yang sangat special. Kalau awak belajar dekat chapter 8, awak akan jumpa F macam ni. Dia parallel, dia selari sini. Sudut dekat sini akan sama dengan sudut di sini. Kita panggil dia sebagai corresponding angle. Huruf F. Dia huruf F kan? Bila huruf F, sudut sini sama dengan sudut sini. Jadi dekat sini 144. Kat sini pun dia akan jadi 144. So, X kita 108. Y kita adalah 144. Macam tu je, tak payah kira. Sebab tu saya nak tunjuk kat awak tu. Okey, nombor 5. Nombor 5. Shoot. Dekat mana yang kita boleh tengok sini kejap ya. Satu. Kat mana ni? Okey. Ni kalau nombor 5 ni pula dia ada sama. Dia ada dengan tanda ni kan. Maksudnya dia adalah satu garis parallel selari. Lepas tu tiba-tiba ada satu line. Macam ni. Lepas tu ada pula ada satu lagi line sini. Okey, ini kita panggil dia sebagai alternate angle. Alternate angle adalah dia bentuk Z. Macam ni. Ataupun macam tu. Tukar kod ni pun boleh. Asalkan huruf dia nampak macam huruf Z. Okey. Sudut sini adalah sama dengan sudut kat sini. Jadi, kalau tengok ni. Saya tukar pen. Ni. Di sini Y. Kat sini pun akan jadi Y. Okey. Lepas tu.
Okey, lagi satu kita boleh tengok daripada sini. Yang ni, yang ni, yang ni. Dia alternate juga ni. Jadi kalau kat sini 20, sini pun akan jadi 20. Di sini 20. Sini Y lah. Okey. Jadi kalau dah tahu kat sini 20, so bolehlah cari X. 180 tolak 20. Jadi 160 untuk X. X awak 160. Okey, nak cari Y. Kita boleh ambil daripada sini. Segitiga ni. 20 dengan 98 dengan Y. Jadi 180 tolak 20 tolak 98. So dapat Y dia ialah 62. Sebab dia kan segitiga. Okey. So nombor 1, 2, 3 awak boleh buat. Nombor 4 dengan 5 tu sebab dia berkait dengan chapter 8. Sebab tu saya nak jawab tu. Huruf F dengan huruf Z. F corresponding angle. Z tu adalah alternate angle. Boleh? Kita buat sampai 9.2 je dulu. 9.3 nanti next lah. Lepas tu kita kan cuti sekolah. Okey. Lepas cuti sekolah lah kita buat ni pula. Yang hari tu internet assessment tu. Dah buat internet assessment. So kita tak buat dalam quiz. Untuk chapter 10 tu. Tu kira macam tugasan lah. Okey. So bye. Sampai sini je.